Apa? Tahu macam nak set untuk auto masuk sebab saya kena approve orang dulu untuk masuk. Okey, nampak tak slide? Nampak tak slide? Nampak Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hari ni tajuk hari ni adalah tentang inner self kita. Apa khabar inner self kita? Adakah kita semakin baik selepas berlalunya 12 Ramadan? Kan? Ada orang ada di antara kita makin baik. Ada di antara kita tak ada improvement. Ada di antara kita bukan saja tak ada improvement tapi makin tak okey. So kita sendiri macam mana? Okay. Inner self ni apa? Okay. Sebenarnya kita ni elemen manusia ni terdiri daripada 4 perkara. Mungkin ini adalah ulang kaji lah. Kalau kata barat dia selalu kata apa tu? Body, mind and soul. Tapi sebenarnya kalau ikut Islam, kita ada 4 perkara. Yang pertama adalah jasad ataupun fizikal. Jasad kita ni lah. Sekejap, bateri pula. Yang kedua adalah roh. Kan? Roh ni adalah diri sebenar kita. Adik cuba tengok tu. Ramai tu. Okay, yang ketiga adalah akal dan yang keempat adalah emosi. Tapi kebanyakan kita hari ni bukan orang lain tapi saya sendiri. Kita hanya pentingkan fizikal. Kita hanya tengok fizikal kita cantik ke tidak, orang tengok macam mana, ada jerawat ke tidak, kita gemuk ke kurus, kita pakai tudung cantik tak, kita pakai baju cantik tak, nak baju raya warna apa. So kita hanya kita banyak fokus kepada fizikal atau jasad kita. Termasuklah macam contohnya suplemen kan, suplemen Shaklee tu adalah fizikal. Kan kita makan suplemen hari-hari, berpuluh-puluh jenis suplemen sebab kita nak sihat. Tapi itu semua adalah jasad ataupun fizikal kita. Bukan tak boleh, boleh. Sebenarnya dalam Islam kita perlu seimbangkan 4 perkara. Kita perlu seimbangkan jasad, kita perlu sihatkan, ada makanan untuk roh, ada makanan untuk akal dan ada makanan untuk emosi. Kalau salah satu di antara 4 elemen ini tak sihat, kita akan tak sihat. Contohnya kan, jasad sihat tapi emosi tak okey. Kita akan emosi tak akan tak okey, tu jadi depression, jadi anxiety sebab ada benda yang tak okey walaupun di luaran okey. Lepas tu okey. Lepas tu kita kena tanya antara 4 elemen ni, elemen mana yang akan bertemu dengan Allah? Adakah jasad kita yang akan bertemu dengan Allah? Nanti yang kita duk jaga hari-hari ni kita jaga. Nak buat live ni touch up sikit. Nak pergi kerja touch up, pakai UV, pakai bedak, pakai apa tu? Macam-macam lah. Nak jaga kesihatan ni kan, nak jaga badan ni. Lepas tu make sure kasut yang baik sebab kita nak jaga tulang belakang dan sebagainya. Tapi elemen yang akan pulang bertemu dengan Allah adalah roh kita. Itu sebab bila kita mati, kan walaupun jasad hancur, tapi nanti dekat akhirat nanti kita bertemu dengan Allah juga kan. So kita jaga tak sebenarnya elemen yang kita nak bawa bertemu dengan Allah ni. Kita jaga tak rohani kita. Kan? Kita jarang ambil berat setiap hari. Mungkin kadang-kadang kita buat lah, kita jaga. Tapi bukan setiap hari. Macam mana kita jaga jasad kita. Kan bangun pagi wajib gosok gigi. Tu jasad lah tu kan. Bukanlah lepas ni tak boleh gosok gigi. Maksudnya kita kena jaga semua elemen yang 4 elemen yang Allah bagi kita bila ada di dunia ni. Okay. Next. Okay. So bulan Ramadan ni kalau kata dulu masa sekolah pun adalah bulan penyucian jiwa. Betul tak? Jiwa ni ada banyak maksud sebenarnya kalau ikut tafsir. Dalam Al-Quran pun ada banyak maksud tapi kita fokus kepada rohani lah hari ni. Bagaimana nak sucikan jiwa? Kan?
siapa dalam ni yang nak shortcut? Macam mana nak sucikan jiwa? Kita dah tahu jiwa ni satu elemen penting. Rohani ni satu elemen penting. Nak tak kalau saya bagi tips untuk shortcut untuk cucikan jiwa? Nak tak? Siapa nak? Nak. Siapa nak lagi? Sebab saya pun dapat ilmu ni masa bulan Ramadan lah. Untuk mudahkan kita. Semua orang nak shortcut kan? Semua orang nak highway. Kalau nak master pun nak cepat-cepat master. Betul. Okay. Tahun ni kan nak cepat kan, nak shortcut. Tapi penyucian jiwa, saya akan bagi tip macam mana nak sucikan jiwa, shortcut. Okey. Yang pertama kita kena tahu dalam surah, siapa yang ada tafsir boleh buka surah Asy-Syam yang bermaksud saya tak boleh baca, saya cuti, hari ni cuti. Okay. Demi diri manusia yang menyempurnakan kejadian dengan kelengkapan dan keadaan, Allah mengilhamkan kita jalan kejahatan dan jalan taqwa. Fujuraha wa taqwaha. Allah jadikan kita ni cenderung untuk melakukan kebaikan dan kejahatan. Allah bagi dua benda ni, kan? Tapi kita cuba cek diri kita, kita selalu cenderung kepada kebaikan ataupun cenderung kepada keburukan. Sebenarnya hari-hari pun kita diuji. Contohnya polis kan? Polis diuji. Antara kerja-kerja yang tinggi ujian ni adalah polis, immigration, custom. Orang boleh suap macam-macam, betul tak? Kan? Sebab apa? Kita ada kuasa. Yang tu ada pekerjaan ataupun benda lain sebagai SID. Kita nak main harga. Tu semuanya benda-benda yang kita boleh pilih yang Allah bagi kat kita, sama ada untuk pilih kebaikan, fujur, keburukan, fujur atau takwa. Dua benda ni mesti ada dalam diri kita. So, okay, 4 cara penyucian jiwa. Boleh snap? Siapa yang ni boleh snap? Saya buat ni sebab takut line tak okey ke, so orang boleh dapat juga poin-poin yang saya nak kongsi. Yang pertama adalah istighfar. Selalu istighfar. Banyak istighfar tak bulan puasa ni? Ataupun kurang. Yang kedua, selalu bertaubat. Selalu bertaubat. Setiap hari buat solat taubat. Ada orang dia rasa, okey, ada dua orang. Ada orang dia rasa dia tak ada dosa. Dia rasa nak taubat apa, aku tak ada dosa. Nak istighfar apa, aku rasa macam tak ada dosa. Tapi kita kena tahu Rasulullah istighfar sehari minimum 70 kali. Okay. Rasulullah yang tak ada dosa, yang Allah dah janji syurga. Yang Allah kata, kau maksum. Saya guna bahasa mudah faham lah kan. Kau maksum, tapi masih beristighfar 70 kali. Dan istighfar Rasulullah tu bukan macam kita astagfirullahalazim kan. Kita tak tahu macam mana istighfar Rasulullah tu. So, selalu bertaubat. Buat solat taubat setiap hari. Lepas isyak tu buat solat taubat dan juga boleh buat solat witir kalau hari biasa. Kalau kata Ramadan ni lepas tarawih buat solat taubat. Witir boleh simpan nanti masa tahajud. So ada orang rasa tak nak bertaubat lagi sebab dia kata dia akan mengulang-ulangi buat dosa. Yang ni saya tanya ustaz tau. Contohnya dia masih tidak menutup aurat dengan sempurna, dia masih tak pakai tudung, which is pakai tudung menutup aurat itu adalah satu suruhan Allah, tapi dia tak pakai tudung lagi. Dia rasa dia macam tak ada kekuatan dan dia tidak bertaubat atas dosa dia tak pakai tudung tu. Sebab dia kata esok aku tak pakai tudung lagi, esok aku tak pakai tudung lagi. Faham tak? So, boleh tak dia solat taubat? Sebenarnya dia mesti bertaubat sebab ustaz kata macam ni. Dia sedar dia tak pakai tudung tu satu dosa. Bila dia bertaubat, sampai satu masa Allah akan hantar cahaya dekat jiwa dia, cahaya dekat qalb dia untuk dia meninggalkan benda-benda macam tu. Faham tak? Itu sebab kita tengok ada orang-orang, contohnya ada artis yang tak pakai tudung, tak menutup aurat, tiba-tiba lepas dia pergi umrah ataupun dia pergi dia rajin buat kebaikan, Allah lemparkan cahaya untuk dia meninggalkan benda-benda yang tak elok. Macam tu juga
kita ni manusia kan, kita kadang-kadang kita tak ada kekuatan nak tolak benda yang jahat yang kita buat. Contohnya malam kita buat dosa, siang buat dosa, malam bertaubat, siang buat dosa, malam bertaubat, sampai satu masa dengan rahmat Allah, Allah akan hantar cahaya untuk kita menjauhi benda tu. Walaupun pada asalnya kita tak ada kekuatan nak buat buat benda tu. Faham tak? Faham? Kalau tak faham nanti boleh tanya. Okay. So kena lazimi taubat. Kalau kata tiba-tiba dapat bisikan, alah tak payahlah taubat lagi, kau akan buat juga dosa tu. Maksudnya itulah bisikan syaitan. So kena taubat. Ya Allah, Tuhan ku ampunkan dosaku, minta maaf sentiasa dengan Allah. Yang ketiga adalah zikrullah. Istighfar ni termasuk dalam zikrullah. Tapi zikrullah tak semestinya istighfar. Okay. Apa zikrullah ni? Zikrullah ni mengingati Allah. Semua perkara yang mengingatkan kita kepada Allah, hatta potong bawang pun adalah zikrullah. Contohnya kan, kita potong bawang, tiba-tiba air mata terkeluar. So kita kata, ya Allah, Maha Suci Allah, jadikan bawang ni kecil tapi boleh mengeluarkan air mata. Tu pun dikira zikrullah. Contohnya pergi kerja, buka-buka pintu, hirup udara segar. Ni lepas PKP kan, hirup udara segar. So kita kata, ya Allah, segarnya udara, alhamdulillah, Allah dah bersihkan alam semesta ni. Itu pun zikrullah. Apa lagi? Contohnya tengah-tengah bawa kereta, nampak awan. Kan jam, nampak awan. Contoh nampak awan. Masya Allah, Allah jadikan langit ni tak ada tiang. Nampak tak? Bila kita tengok sesuatu, adakah kita sekadar dekat level tengok benda tu, ataupun kita tengok Allah? Kita ingat Allah. Tengok langit ingat Allah, tengok laut ingat Allah, tengok perangai manusia macam-macam ni kita teringat Allah. So benda tu adalah zikrullah. Contoh kan, kita tengok lukisan yang hebat. Mesti kita nak kenal siapa pelukis tu, betul tak? So macam itulah juga, Allah jadikan alam semesta ni untuk kita mentadabbur, untuk last kali adalah untuk kita ingat Allah. Bukan sekadar, contohnya kita pergi laut cantik, wah bestnya laut ni cantik-cantik. Tapi kita tak ingat pun pencipta laut tu. Okay, so sebenarnya tak susah zikrullah ni. Apa saja yang mengingatkan kita kepada Allah, itulah zikrullah. Okay, yang keempat adalah zakat. Zakat ni adalah untuk sucikan harta kita dan untuk buang sifat bakil, kedekut. Tu sebab bila masuk zakat, bila masuk bonus syekli, saya kata kat husband, jangan buat apa-apa dulu, zakat dulu. So bila zakat tu kan, zakat ni mudah kalau kata sikit kita nak memberi. Kalau kata bonus 1,000, nak bagi 100 senang je. Tapi korang akan rasa bila bonus 10,000 nak bagi 1,000, bonus 100,000 nak bagi 10,000. Masa tu akan diuji. Okay. So masa tu kena lawan, kena kata okey, income aku syekli 10% aku akan bagi zakat macam mana pun. So percayalah bila kita bagi zakat, walaupun kita rasa benda tu banyak atau 10%, kita kena yakin Allah akan jaga semua harta kita, Allah akan jaga semua hidup kita. Contohnya kan, saya kan ada satu masa tu handphone hilang. Tapi saya kata dekat diri saya sendiri, jangan risau, kau zakat, Allah akan jaga. Memang jumpa balik benda tu. Right, okay. Dah berapa minit dah ni? Okay. Okay, ada seorang sahabat, dia tanya Rasulullah. Ni hadis lah, boleh cari nanti. Ya Rasulullah, apakah maksud penyucian jiwa? Rasulullah jawab, seseorang yang menyedari bahawa Allah sentiasa bersamanya di mana saja dia berada. Simple. So, kita duduk rumah, kita sedar. Jawapan ni simple dan lengkap. Jika kita teringat Allah, saat itulah kita mensucikan jiwa kita. Kita masak, kita ingat Allah ada sama aku. Kita bekerja, Allah ada bersama aku. Kita buat bisnes, kita sedar Allah ada bersama aku. So, okay. Hari ni saya nak kongsi juga istighfar. Yang mana bila kita tahu fakta-fakta ni, kita tahu detail-detail ni, kita rasa lebih bersemangat nak beristighfar. Yang pertama, istighfar ni macam saya kata tadi, dalam bingkai zikir, termasuk dalam zikrullah. Dan prasyarat untuk zikir mesti ingat Allah, merasa Allah sentiasa dekat dengan kita, merasa Allah bersama kita. So istighfar ni ikut sukalah. Ada orang nak buat simple, astaghfirullahalazim. Ada orang baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, kan? Sampai habis ikut yang mana. Tapi bila beristighfar,
janganlah istighfar sambil duk buat anak buat homework. Astagfirullahalazim. Salah. Astagfirullahalazim. Tutup TV jap. Maksudnya istighfar kita tak ada value, faham tak? Istighfar kita tak ada nilai sebab kita duk sibuk. Entah sambil tengok drama Korea kita duk istighfar dekat sofa tengok TV kan. Astagfirullahalazim. Hero ni contohnya. Tak fokus. So tak fokus. So istighfar tu biar rasa tips yang saya dapat, bila istighfar tu ingat balik dosa kita dari pagi tadi. Astagfirullahalazim, ya Allah aku lewat bangun ya Allah. Dah lah lewat bangun, aku marah anak-anak aku ya Allah. Astagfirullahalazim. Biar rasa dekat hati. Astagfirullahalazim, aku lambat. Aku sepatutnya aku bangun awal. Jangan mute lah. Sepatutnya aku bangun awal tadi aku boleh buat solat witir 3 rakaat tapi aku terlepas. Contohnya kita istighfar, kita ingat balik dosa-dosa kita. Macam mana nak mute all? Mute all. Okay. Okay, kemudian bilakah waktu terbaik untuk istighfar? Waktu terbaik untuk istighfar adalah waktu ashar ataupun waktu sahur. Saya lupa lah pula nak copy ayat Al-Quran dekat sini. Tapi waktu terbaik untuk istighfar adalah waktu ashar. Waktu ashar ni maksudnya apa? Ashar ni adalah waktu sahur. 30 minit sebelum subuh tu adalah waktu terbaik untuk istighfar. Ustaz kata kalau masa tu kita ada pilihan untuk baca Quran, untuk istighfar, untuk buat solat sunat, istighfar. Sebab yang itulah amalan yang paling bagus pada masa tu. Tapi kita hari ni sibuk. Masa dekat-dekat sahur tu ada yang tidur balik contoh. Ada yang duk sibuk basuh pinggan. Ada yang duk sibuk masa tu nak pergi mandi. So make sure 20 minit hingga 30 minit sebelum subuh tu kita banyakkan istighfar. So okay. Saya suka benda ni je. Bila saya tahu tujuh kemuliaan istighfar ni, biasalah kita manusia kan. Kita nak tahu apa kita dapat bila kita istighfar. Okay, siapa yang ada terjemahan Al-Quran boleh buka surah Nuh ayat 10 hingga 13. Tanda kat situ. Saya tak boleh baca Al-Quran sebab saya period. So tanda kat situ nanti boleh ulang-ulang kaji sebagai motivasi untuk beristighfar. Ada orang buat sehari 100, tak apa, minimum 100. Ada orang buat 1000. Tapi yang penting adalah bila kita istighfar tu masuk dalam hati. Kita bayangkan, saya suka bayangkan macam ni. Pernah kan pergi airport? Lama tak pergi airport kan, PKP. Kita tengok tak makcik yang cuci cermin tu? Cermin tu dah bersih pun dia cuci lagi. Kan? Itulah analogi istighfar. Cuci. Walaupun kita rasa kita bersih, cuci lagi. Sebab hati kita ni tak pernah bersih sepenuhnya. Mungkin hari ni bersih, esok kotor balik. So, apa yang Allah janji dalam surah Nuh ni, ayat 10 hingga 13, orang-orang yang mendapat 7 kemuliaan istighfar, 6 di dunia, 1 ada di akhirat. Bayangkan, itu indahnya Islam kan, dia tak fokus pada akhirat saja. Tapi dunia dan akhirat. Yang ni dalam contohnya kemuliaan istighfar ni 6 yang Allah bagi dekat dunia, 1 dekat akhirat. Yang pertama dapat kemuliaan dan pengampunan dosa-dosa daripada Allah. Kita kan kalau kata kita buat salah, kita buat salah kat suami ataupun kita buat salah kat orang kita sayang kan. Kita kalau orang tu marah, kita sedih kan. Kita nak harapkan orang tu maafkan kita. Ini kan pula Allah kan. So Allah ampunkan dosa. Yang kedua, dalam surah tu dia disebut hujan yang lebat. Dia analogikan adalah dapat keberkatan dalam kehidupan yang tidak dapat ditahan-tahan, keberkatan yang mencurah-curah. Okey, kalau hujan biasa mungkin kita dapat tahan, betul tak? Hujan biasa kita boleh bawa payung. Hujan biasa kita boleh lindunglah, tak kisah payung ke handbag ke apa boleh lindung. Tapi hujan lebat ni hujan yang tidak boleh ditahan-tahan. Rahmat Allah turun pada kita kalau kita selalu beristighfar. Okey, yang kedua harta yang banyak, amwal. Dalam terjemahan disebut dalam Al-Quran disebut amwal. Amwal ni maksudnya jamak kepada harta yang melimpah ruah. Yang keempat adalah banin, keturunan yang banyak, soleh dan solehah yang mengembirakan hati. Banin ni juga kalau dalam bisnes, anak-anak bisnes, downline kita. So kalau nak banyak downline, banyakkan istighfar. So yang kelima adalah kebun atau perniagaan atau pekerjaan ataupun kekayaan.
Metafor kebun ni adalah keselesaan hidup. Kalau kata kita tengok dalam surah surah-surah lain kan, Allah gambarkan orang-orang dalam syurga ni dia duduk dalam kebun, duduk dalam taman. Maksudnya perniagaan dan pekerjaan. So, yang ketiga adalah yang keenam adalah sungai. Sungai ni kalau orang dulu-dulu, kalau dusun tu ada sungai, seronok dah. Sebab apa? Autopilot, tak payah nak siram. Tak payah nak siram sebab sungai tu, akar-akar pokok-pokok tu dah sedut air daripada sungai. So, kalau kebun tak perlu siram. So, bila kebun tak perlu siram, apa kita rasa? Tenang kan? Kita tak risau sangat-sangat. So, bila kita banyakkan istighfar, Allah janji 6 perkara ni, dapat kemuliaan, dapat keberkatan hidup, rezeki yang melimpah ruah, keturunan yang banyak ataupun anak bisnes yang banyak, perniagaan yang berkembang maju, bisnes kita autopilot. So, banyakkan istighfar. Yang ketujuh, dapat syurga bagi yang menyegera ke ampun. Syurga seluas langit dan bumi. Kita kan, kalau kata kita nak rumah kat sini kan, saya teringin nak rumah. Okay, aku nak rumah 3 tingkat, aku nak rumah luas 15,000 square feet. Dah rasa luas dah. Tapi Allah janji orang yang beristighfar ni syurga seluas langit dan bumi. Tak tahu lah kan. Kalau kedai tak tahu kan nak pergi mana. Alright. Kemudian istighfar. Okay. Yang seterusnya, apa? Mana handphone ibu sayang? Okay. 10 minit. Okay, dah habis cerita bab istighfar. Moga-moga benda tu menjadi motivasi untuk kita buat. Tapi kena betulkan niat. Kita bukan buat sebab nak dapat benda-benda tu, tapi buat kerana Allah, buat kerana nak minta ampun. Benda-benda tu jangan risau sebab Allah janji dalam Al-Quran. Allah tidak akan memungkiri janji. Okay, Allah tidak akan memungkiri janji. Okay, ada satu lagi. Yang ni saya sentap. Saya pernah share juga dalam bulatan bahagian yang lain, tapi saya sebagai refreshment lah. Nak tak? Jika kita tahu impian kita bakal tercapai. Nak kan? Kita nak rumah, kita nak kereta, kita nak bisnes berkembang maju, kita nak downline yang banyak, kita nak leader, kita nak jadi master, kita nak semua benda lah. Nak tak? Bila ada seorang raja nak datang dekat Malaysia, dia kata, ni raja ni sangat berkuasa. Dia kaya, dia boleh bagi apa saja. Kalau dia offer nak beri, Fiza, Najah, Zura, aku nak beri benda ni. Tapi kau kena jumpa aku pukul 4 pagi dekat tempat-tempat ni. Kau kena pakai macam ni. Kita nak pergi tak? Pastinya kita nak pergi kan? Kita akan berusaha nak pergi. Entah sebulan sebelum dia datang tu, raja tu datang, kita dah bersiap. Kita dah bersiap sebab kita tahu lepas aku jumpa raja ni, impian aku akan dicapai. Apa aku nak akan dicapai. Okay. Ini adalah satu benda yang cara ustaz tu bagi buat saya terfikir. Siapa tak nak impian tercapai, betul tak? So, ada satu hadis Bukhari, Muslim yang bermaksud Allah turun ke langit dunia setiap malam 1/3 malam terakhir. 1/3 malam terakhir itu Allah turun. Allah sendiri turun. Allah ni, kalau tadi raja yang kaya raya nak turun, nak jumpa kita nak jumpa, tapi Allah ni Al-Malikul Mulk, raja segala raja, pemilik alam semesta. Dia turun ke langit. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, nescaya aku kabulkan. Doa, aku kabul. Siapa yang meminta kepadaku, nescaya aku beri. Mintalah apa pun, asalkan bukan kemaksiatan, bukan keburukan. Siapa yang meminta ampun kepadaku, ku tentu akan ampuni. Demikianlah sehingga terbit fajar, sehingga waktu subuh. Itu sebab antara waktu yang paling bagus untuk istighfar adalah waktu ashar. Kan sampai sehingga terbit fajar. So banyakkan istighfar waktu tu. Sebab kalau siapa ikut Pak Nasrullah kan, dia buat analogi, dia kata kita ni Allah nak turun rahmat tapi adalah pula cawan sebab puasa. Allah nak turun rahmat, macam kata jam nak tuang ke dalam mak, tapi yang melindungi rahmat tu adalah kita sendiri. Kita ada dosa. Dosa tu dia tutup mak tu. Jadi nak tuang tumpah ke lain, nak tuang tumpah ke lain. Untuk remove penutup mak tu adalah
dengan istighfar, dengan solat taubat. Okey. So lepas ni kena bangun tahajud. Bak kata ustazah, bak kata seorang ustazah ni, dia kata kalaulah kita ada impian, kita nak sangat-sangat tapi kita tak boleh nak bangun tahajud, maksudnya impian kita bukan tak cukup kuat. Kita tak betul-betul kuat nak bangun minta ke Allah. Okey, ni 4 kelebihan utama solat tahajud di akhir malam. Setengah orang tak suka saya tunjuk-tunjuk kelebihan ni, tapi bagi saya, kita manusia, kita perlu ada motivasi sebab kita buat benda ni. Yang pertama, Allah akan mudahkan pekerjaannya. Mudah semua urusan. Seronok kan? Kita seronok kalau orang mudahkan urusan kita. Tapi kalau Allah yang mudahkan urusan kita, lagi heaven kan? Okay, bimbing Allah Ta'ala dalam urusan. Contohnya kita ada masalah. Bukan masalah, bimbing. Contohnya kita nak urus family, terlalu sibuk, tapi Allah tolong semua. Benda jadi senang, benda jadi mudah. So benda itulah antara keberkatan tahajud. Yang ketiga, diberi jalan penyelesaian terbaik ketika menghadapi masalah. Ada masalah kan, kadang-kadang sakit kepala nak fikir, tapi Allah bantu. Kadang-kadang masalah tu depan je. Dia punya solution tu depan mata, tapi kita tak nampak. Sebab Allah tak buka. Tapi bila kita buat tahajud, insya-Allah Allah janji akan bagi penyelesaian terbaik ketika menghadapi masalah. Yang keempat, jika diganggu dalam hidup, Allah akan menolong tanpa perantaraan. Ni direct bantuan daripada Allah orang yang solat tahajud. Benda-benda ni tak dapat untuk orang yang buat solat-solat lain, tapi solat tahajud dapat. Okey, itu sajalah. Itu saja. Macam mana nak keluar daripada, ya Allah. Saya nak keluar daripada, Masya Allah. Ada siapa-siapa nak tambah atau ada siapa-siapa nak soal ke? Sekejap. Boleh unmute diri sendiri Boleh unmute diri sendiri. Boleh nak tambah apa-apa? You are screen sharing. Screen masih nampak Senang pun nak keluar apa, aku tak tahu. Tak apalah. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Anak tidur atau riba? Tengok muka semua orang. Dah boleh cakap dah, cakaplah siapa nak cakap. Ada muka ngantuk pun ada. Siapa yang ngantuk tu? Hafsah kenapa stick je ke itu gambar je bukan video? Okey, lagi satu kan. Lagi satu, banyakkan sedekah bulan Ramadan ni. Sebab Rasulullah dia kan Rasulullah ni orang yang sangat pemurah. Tapi bila waktu Ramadan ni dia super pemurah. Dia kata dia lah yang paling pemurah. Tips dia, selain duit, boleh belanja orang berbuka puasa. Hatta orang yang belanja orang berbuka puasa ni, hatta sebiji kurma ataupun seteguk susu pun dapat pahala, dapat rahmat yang banyak daripada Allah. Itu sebab saya bila ada orang yang sedekah kurma kan, memang saya akan make sure kurma tu saya makan waktu berbuka supaya orang tu dapat pahala. Berbuka waktu sahur. So banyakkan sedekah makan, sedekah jiran makanan, sedekah duit pun boleh. So banyak sedekah. So ada siapa-siapa nak tambah? Nak tanya pasal Oh ya. Ada tak? Kak Iyad baru masuk. Okey. Untuk yang baru masuk, kita dah habis pengisian kita.
Mission kita simple je, tapi saya nak buat simple sebab saya nak orang dapat benda-benda penting yang saya nak dapat, nak bagi. Kalau banyak tapi tak dapat kan. So apa yang kita dapat, apa yang saya kongsi hari ni adalah yang pertama tadi pasal inner self. Kita terdiri daripada 4 elemen kan. Jasad, roh, mental dan akal dan juga emosi. Yang mana empat-empat benda ni kita kena jaga bagi seimbang. Kita tak boleh nak duduk di atas sejadah saja untuk rohani tapi kita tinggalkan jasad. Kita tak boleh nak fokus jasad saja tanpa kita pedulikan roh. Kita tak boleh nak fokus pada akal saja tapi emosi kita tidak terurus. Kemudian saya kongsi tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. 4 benda yang boleh mensucikan jiwa tadi. Apa dia? Zikir, istighfar, solat taubat. Lagi satu? Zikrullah, zakat. Zikrullah, zakat. Dan zikrullah tu bukan sekadar zikir kat mulut yang kita faham tu, tapi apa saja yang mengingatkan kita kepada Allah, itulah zikrullah. Hatta kita tengok langit, kita ingat Allah, itulah zikrullah. Kita potong bawang, kita menangis, kita ingat Masya Allah, Allah jadikan bawang ni boleh keluarkan air mata aku. Ataupun kita tengok anak buat perangai, kita kata Masya Allah anak aku ni, itulah Allah nak menguji aku. Faham tak? So apa saja mengingatkan kita kepada Allah, itulah zikrullah. Senang sangat. So selagi mana kita rasa Allah itu dekat dengan aku, Allah itu sentiasa bersama aku, Allah itu sentiasa memandang aku, itulah zikrullah. So kemudian saya kongsikan tujuh manfaat, bukan tujuh kelebihan istighfar. Siapa yang dapat istighfar, dia dapat benda tu. So banyakkan istighfar. 6 di dunia dan 1 di akhirat. Kemudian pasal tahajud, 4 perkara yang Allah janji untuk orang-orang yang tahajud. Yang kelima adalah untuk kita banyak memberi ataupun bersedekah, belanja orang buka puasa bulan Ramadan ni. Hatta sebiji kurma pun dikira sedekah yang besar. Okay, ada apa-apa tak? Kalau tak ada, saya nak end dekat sini. Ada apa nak tanya? Ellie, ada apa-apa nak tanya? Okay. Okay, sekejap. Kalau tak ada siapa tanya, saya nak tambah sikit. Okay, mensucikan jiwa ni. Kan tadi, mensucikan jiwa dari segala perkara buruk atau maksiat untuk kita kembangkan fitrah yang baik. Bila fitrah kita baik, kita dapat istiqamah dengan kebaikan dan capai tahap ihsan. Okay. Kan tadi ada saya kongsikan hadis kan, seorang sahabat tanya, penyucian jiwa itu apa ya Rasulullah? Rasulullah jawab simple je. Dia kata, seseorang itu menyedari bahawa Allah sentiasa bersamanya di mana saja dia berada. Kan? Rasulullah jawab simple tapi padu. Penyucian jiwa ni bukanlah kita buang semua benda buruk dalam diri kita. Kita ni manusia. Ada benda buruk, ada benda baik. Tapi sifat baik tu dominan. Faham tak? Sifat baik tu dominan. Bila kita nak buat benda-benda tak baik, kita nak rasa hari ni nak pergi keluar, nak pakai tangan pendek lah, contoh kan. So inner self kita pakai tangan panjang kan lebih cantik. Kan tangan panjang tutup aurat. So kebaikan kita tu kontrol kita punya keburukan. Bukan maksudnya kita bukan wali nak jadi baik semua. Kita ada keburukan dan kita ada kebaikan. So tapi bila penyucian jiwa ni, kita buat 4 perkara tu, Allah akan bantu kita. Awak je. Allah akan bantu kita untuk buat benda-benda baik lah. Okay. Maksudnya kebaikan itu dominan, yang kontrol diri kita adalah benda-benda yang baik. Itu saja. Hai Farah. Farah kerja ke? Ada apa tanya? Masa Zura ada apa nak tambah? Zura duduk kat overseas. Mas Ira ada apa nak tambah? Fat tak nak tambah ke?
Oppo F7 ni siapa? Ada apa-apa nak, Ira ada apa-apa nak tambah? Mana Ira? Hilang lah. Ira ada apa-apa nak tambah? Tak ada. Masa Hafsah? Tak ada? So itu sajalah. Terima kasih kepada yang hadir. Saya harap Banyak pun Najib dia tapi boleh tak? Dekat ni yang sebut. saya harap perkongsian yang singkat ini dapat memberi manfaat lah. At least kita boleh sekejap. Sini nak unmute. Umi nak share sikit boleh? Siapa? Umi. Umi, silakan. Umi. Mereka nampak muka ni ada bateri nak habis. Sikit lah, sikit. Okay. Kita dah tahu kan kelebihan tahajud ni. Okay. So, Umi nak share sikit pengalaman ni. Masa nak share macam mana masa tahajud ni dalam masa 7 hari kita boleh dapat apa yang kita doa lah kan. Apa yang kita nak tu boleh dapat. So memang keajaiban tu pernah berlaku kat Umi. Okay. Kita minta sebiji tu dapat. Okay. Selesai bab tu. Tapi bila kita konsisten bangun tahajud, okay, sampai satu masa kita rasa macam kita bangun tahajud ni sebab kita. Faham tak? Macam kudrat kita. Kan? Sampai satu masa tu Allah uji, tak bangun terus. Tak bangun sampai rasa macam kita bangun ni sampai dah berpuluh-puluh hari dah. Tiba-tiba bila sampai satu masa tu Allah tak kejut kita. Masa itulah terdetik bahawa sebenarnya kita bangun tahajud ni kudrat Allah, bukan kudrat kita. Betul. So kalau kata kita rasa, sebab ada orang tanya, macam mana nak bangun tahajud? Tak boleh, dah cuba. Kita doa lah supaya ya Allah bangun tahajud ni kan kudrat aku untuk bangun. Aku serahkan diri aku ni pada takbirmu. Kan? Sebab sampai satu masa tu pernah tak bangun tahajud sampai rasa lama lah. Lebih 20 hari bangun. Rasa lah kan. Tapi so pengajaran lah, just nak share lah pengajaran. Kadang-kadang kita bangun sampai satu tahap kita bangun hari-hari, kita pun cakap ke orang, aku dah konsisten tahajud ni 60 hari. Sampai satu tahap kita rasa itu kudrat kita. Jadi bahaya balik kat diri kita. Itu je lah nak share. Boleh dapat ke apa yang maksud Umi tu? Boleh. Betul Umi, benda ni. Boleh dengar ke? Boleh. Faham. Betul, benda ni Ustaz sebut juga. Ustaz kata jangan sampai kita bertuhankan amalan. Maksudnya kita rasa bangga sebab kita dah buat tahajud. Kita rasa dengan tahajud kita itulah kita dapat semua benda, padahal yang memberi itu Allah. Yang tu yang pertama. Yang kedua, jangan rasa diri kita hebat. Aku ni boleh bangun tahajud. Lepas tu kita memandang orang lain yang belum bangun tahajud. Tak baguslah orang tu. Aku ni bagus. Aku ni bagus sangatlah. Macam itulah. So, jangan ada perasaan tu dalam diri kita. Sepatutnya lagi kita dekat dengan Allah, lagi kita rasa rendah hati, lagi kita rasa tawaduk. Benda tu lah, dulu saya tak tahu benda tu lah sebenarnya bisikan syaitan. Syaitan ni dia pandai tau, sampai kita jadi ahli ibadah pun dia boleh bisik lagi. Kau ni bagus dah lah, kau memang bagus, tahajud bagus, sedekah bagus. Itulah syaitan sebenarnya. So kena sentiasa rasa, ya Allah, terima kasih ya Allah, kejutkan aku tahajud. Dengan rahmatmu aku bangun tahajud, dengan kudratmu aku bangun tahajud. Betul-betul Umi cakap tu betul. Adalah siapa lagi? Siapa lagi nak share tips-tips ke ataupun dapatan dia daripada tahajud? Ada lagi satu je. Apa ke? Saya nak kongsi supaya orang okey, pasal doa kan. Bila Allah janji, aku akan makbulkan semua permintaan jika engkau berdoa pada waktu tahajud. Tapi ada di antara kita yang rasa doa dia tak makbul-makbul. Ada tak?
Dia doa sesuatu benda, contohnya lah. Dia doa sesuatu benda dah lama tapi Allah tak makbul. Nak bagi contoh apa lah? Satu benda lah, dia doa satu benda tapi tak makbul, dia rasa Allah tak makbul. Tapi Allah janji Allah nak makbul. Okey, pengkabulan doa ni ada 3 cara. Pertama, Allah terus jawab doa tu. Allah bagi direct dekat kita. Yang kedua, Allah simpan doa tu ke depan bila masa yang sesuai. Ataupun Allah simpan sampai akhirat. Yang ketiga adalah Allah jauhi kita daripada musibah. So, kita kena yakin bila kita berdoa, Allah dah makbul semua benda. Tapi caranya bukan cara kita nak, tapi cara yang Allah nak. Contoh kan, anak kita ada anak usia 5 tahun. Anak minta kat kita, Mak, saya nak baju Superman, saya nak Lego, saya nak iPad, saya nak duit 10,000. Contoh, anak kecil ni, anak 5 tahun minta. Kita sebagai mak, kita tahu benda mana yang terbaik untuk anak, benda mana yang boleh bagi dekat anak dulu. Contohnya tadi, kita boleh bagi Lego, kita boleh bagi baju Spiderman. Duit 10,000 kita bagi tapi kita letak akaun pendidikan. Sebab kita tahu hang tak guna lagi waktu ni duit ni. Nanti dah masuk universiti hang guna. Faham tak? Allah simpan. Kita simpan. Saya nak buat analogi supaya senang fikir. Allah simpan supaya nanti kita simpan masuk universiti nanti, itulah masa sesuai awak nak guna 10,000 tu. So, itu 10,000. Okey, tadi saya buat iPad. iPad nanti masuk sekolah menengah, ibu bagi. Tapi sekarang ibu tak boleh. So, anak ni bila tak dapat iPad, tak dapat 10,000 ni, dia meronta-ronta, dia menangis. Minta, mak cakap mak sayang tapi mak tak bagi. Mak sayang kan, tapi kenapa mak tak bagi? Saya nak iPad, saya nak duit 10,000 tapi kenapa dapat baju Superman dengan Lego je? Sebab kita sebagai mak, kita tahu yang terbaik untuk anak. Begitulah sebenarnya Allah, dia tahu bilakah masa yang sesuai, apakah yang terbaik untuk diberi pada kita. So bila kita minta doa tapi kita rasa seakan-akan tidak makbul, Allah makbulkan dengan cara Allah. So bila doa tu jangan rasa Allah nak makbul ke? Boleh ke doa sini? So doa sebesar-besarnya, bila Allah nak bagi tu serah ke Allah. Allah nak bagi bila? Serah ke Allah. Tapi kita sebagai hamba doa, mintalah seperti anak kecil minta dekat mak. Kan kalau pergi supermarket semua benda nak. Ibu nak tu, ibu nak tu, ibu nak. Semua benda dia nak kan. So mintalah apa saja dekat Allah. Tapi nak bagi tak bagi, bukan nak bagi tak bagi, nak bagi bila, nak bagi apa, itu serah ke Allah, bukan kerja kita. Dan jangan rasa putus harapan dalam berdoa. Taklah nak master, aku nak 50 orang master, aku nak 100 orang master bawah aku, minta saja, tak ada masalah. Dan serah ke Allah, dan kita kena berusaha bersungguh-sungguh sebab kita hamba. Ada apa soalan ni nak tanya? Kalau tak ada saya 5 minit lagi. Kalau tak ada saya end session. Kalau saya tak ada Ira nak tambah sikit. Apa dia Ira? Ira nak tambah sikit. Tambah. Kalau macam contoh kan, kita selalu bangun tahajud. Kan, selalu kita buat macam challenge kan. Cabaran berapa hari tahajud. Lepas tu cabaran berapa hari tahajud kan. Lepas satu level kita rasa macam kita bangun, lepas tu kita tak feel pun. Kita tak feel pun dekat hati kita. So maksudnya kita kena up. Maksudnya macam kita kena muhasabah balik. Kenapa aku bangun tahajud macam aku tak feel dah. Kan. Sebab bila benda tu dah jadi kebiasaan, kita macam contoh dah jadi biasa sangat, kita menjadi tak feel. So mungkin kita kena bangun lebih awal lagi. Masa tahajud kita masa tahajud kita istighfar banyak lagi. Masa tahajud kita baca Quran lagi, tadabbur Quran lagi. Maksudnya kita upgrade. Sebab diri manusia biasanya kalau kita dah buat benda yang biasa, kerana dia rasa dia tu biasa saja. Tapi bila kita ubah rutin balik, kita break, kita tambah apa-apa yang lain sikit-sikit lagi, itu balik. InsyaAllah. Itu je. Ya, siapa-siapa nak tambah lagi? Siapa-siapa nak tambah? Tim.
Najah? Frontliner yang bekerja. Ada siapa nak tambah? Ada tak orang yang sebelum ni tak tahajud, lepas tu tahajud, dia dapat satu perubahan dalam hidup dia? Boleh kongsi juga. Ke semua dah ngantuk? Okay, siapa yang nak left, boleh left. Tak ada masalah. Nak tanya soalan tu. Boleh. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, saya rujuk Ustazah. Niza. Siapa nak tanya soalan? Siapa nak tanya soalan tadi? Tak ada? Siapa nak tanya soalan boleh unmute diri sendiri. Saya bagi masa 3 minit lagi lah. Kalau kata siapa dalam grup jutawan Facebook, ada baru-baru ni Farah cerita macam mana tahajud boleh merubah diri dia. So boleh dengar siapa yang belum dengar video tu. Very inspiring. So InsyaAllah kita akan buat bulatan gembira ni selagi mana PKP kita akan buat secara online lah lepas ni. Kalau ada siapa-siapa ada request tajuk, contohnya nak cerita, sebenarnya macam-macam saya nak sampaikan tapi saya tak nak sampaikan dalam satu masa. Contohnya benda yang saya nak sampaikan pasal konsep tawakal. Dulu saya tertanya-tanya usaha, doa, tawakal, apa maksud dia. Tapi bila dah dapat konsep tawakal tu baru saya tahu, oh macam ni tawakal yang sebenar kepada Allah. So benda tu antara benda-benda yang kita boleh share nantilah. Kalau siapa nak saya share nanti saya boleh share. Lepas tu Ramadan ni banyak kan mungkin kita dah masuk Ramadan ke-13 kan. Mungkin ada orang yang belum awal bulan Ramadan tu dia target nak buat sehari 1 juz. Tiba-tiba ada kekangan apa-apa, sekarang baru juz ke-5. So jangan stop. Move on. Sambung saja. Bila kita rasa macam malaslah nak baca lagi kan. Jangan, sebab biasalah perempuan kan period, tiba-tiba kita rasa down sebab kita tak boleh nak buat 1 hari jatuh juz. Just move on. Allah pandang semua usaha kita. Bukan Allah nak result tu, kalau boleh habis 30 juz tu baguslah. Kan? Itu sajalah. Sebab semua orang dah tak nak cakap. Jumpa di lain Zoom. InsyaAllah saya cuba untuk dapatkan. Tengoklah saya akan aturkan. InsyaAllah sebelum 10 malam terakhir ni saya akan cuba aturkan tips-tips untuk doa makbul. Macam mana nak dapat doa makbul 10 malam terakhir. Kalau kata saya bersedia, saya akan buat satu Zoom khas untuk tips-tips doa makbul. Tapi tak janjilah, doa Allah mudahkan. Sekejap, saya baru nampak chat. Tanya boleh. Miza. Nak tanya apa Miza? Mana Miza? Saya terus bangun nak zikir waktu tahajud. Ada tak cara lain master? Kalau kata kita ibu ni memang kita bangun untuk masak lah kan. So insyaAllah masa tu Miza bangun sahur tak? Kalau masa bangun sahur tu masa tu lah kita berzikir dan istighfar. Kalau period pun kita masih boleh bangun untuk zikir, kita boleh masih bangun untuk baca tafsir, kita masih boleh bangun untuk tengok video tadabbur. Jangan sebab kita period, kita tak baca Quran, kita tengok drama Korea, kita tengok benda-benda yang mana kita boleh tengok nantilah lepas Ramadan. Gitu. Masa Ramadan ni fokus betul-betul untuk penyucian jiwa. Okay. Dan macam itulah Miza, macam Umi kata tadi, kita rasa kudrat kita untuk bangun tapi sebenarnya yang membangunkan kita tu Allah. Doalah, ya Allah Tuhanku bangunlah, ya Allah aku nak berjumpa dengan engkau waktu sahur ni, ya Allah.
Ya Allah bangunkan aku ya Allah, aku nak istighfar masa sahur ni, mudahkanlah urusanku ya Allah, aku nak istighfar, aku nak jumpa Engkau ya Allah. Aku nak bangun, nak bersujud pada Engkau ya Allah. Doalah, moga-moga Allah bantu kita. Tu saja ada, tak ada soalan dah kot. Oleh itu, terima kasih banyak-banyak. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Assalamualaikum, selamat berpuasa. Selamat menghabiskan lagi 16 hari Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Laila. Sama. Terima kasih Kak Laila. Sama. Terima kasih. Terima kasih Kak Laila. Terima kasih.